kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia untuk semua yang menyambutnya, terutama kepada ibu dan bapa saya yang berada di kampung. Kita sebagai anak, kita haruslah menghargai dan berbakti kepada mereka, iaitu kedua ibu bapa kita selagi mereka masih ada di dunia ini bersama kita. Kita kena ingat yang kita ada kat dunia ni bukan untuk mencari keredaan Allah sahaja, tapi kita juga ingin mencari keredaan ibu dan bapa kita. Selamat menyambut Hari Warga Emas Sedunia. Tiada yang lama maka tiadalah yang baru jadi sempena 1 Oktober 2021. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia kepada semua warga emas di Malaysia, dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada anda semua di atas segala sumbangan dan pengorbanan kepada negara ini. Tanpa anda semua siapalah kami, dan tanpa anda kami tidak mampu untuk berdiri teguh di posisi kami sekarang. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia kepada anda semua. Pepatah Inggeris ada mengatakan, new broom sweeps clean but old broom knows the corner, yang sedikit sebanyak membawa maksud biarpun generasi muda ini mampu membawa perspektif baru terhadap perubahan, kita tidak boleh nafikan kebergantungan kita terhadap golongan yang lebih berusia kerana mereka mempunyai sesuatu yang tidak ternilai harganya, iaitu pengalaman. Oleh itu, sempena 1 Oktober 2021, saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia buat seluruh warga emas yang berada di Malaysia. Dan ketahuilah, dengan adanya anda di negara ini sudah merupakan satu sumbangan yang amat bermakna buat kami. Terima kasih dan selamat Hari Warga Emas Sedunia. Saya ucapkan selamat Hari Warga Emas pada sahabat-sahabat dan rakan sebaya. Saya doakan kepada mereka supaya menjaga kesihatan diri serta positif dalam hidup dan ceria selalu. Kata-kata penghargaan bersempena dengan Hari Warga Emas Sedunia, itulah dia, kita meraihkan mereka. Dan kalau anda boleh lihat di sini, inilah Naz Rahman menghasilkan satu cawan kopi di pagi hari Jumaat ini. Assalamualaikum semua. Anda menonton Malaysia Hari ini, edisi 1 Oktober 2021. Naz, okey ke tu? Hai, so far so good. Selamat Hari Warga Emas Sedunia, dan juga kita meraihkan Hari Kopi Sedunia. Pasal itulah kita bawa secangkir kopi untuk Sofia yang jelita. Mengapa kita bawakan kopi? Kan ini juga Hari Kopi Sedunia, dan kita difahamkan kalau anda belum tahu lagi, kopi ni kan baik untuk orang tua juga tahu. Kenapa, Mas? Kenapa ia baik untuk orang tua atau warga emas? Kerana penyakit seperti Alzheimer ataupun Parkinson, penyakit jantung dan sebagainya boleh dikurangkan risiko sekiranya kita rajin minum kopi. Dan di sini saya kongsikan cara yang paling cost efektif untuk menghasilkan rasa kopi yang lebih mantap daripada yang biasa. This is called filtered coffee ya. Jadi di sini kertasnya digunakan satu kertas yang dinamakan V60 dan kos dia sangat-sangat murah, dan kita boleh nikmati kopi dari serata dunia. Jadi kat sini saya bawa untuk Sofia kopi Sabah, kopi Tenumba. Kopi Tenumba Sabah. Kenapa saya suka kopi Tenum ni? Kenapa? Kerana dia rasa international tu. So dia ada body macam kopi lokal kita. Tapi dia ada rasa masam-masam tu ala-ala Brazil, ala-ala Sumatera begitu. Aroma dia walaupun kita pakai mask kat sini, kita pakai mask tak boleh bawa apa-apa lah. Saya kalau minum kopi, nombor satu adalah aroma dulu. Kita boleh bau dari jauh. Okay, we know that's a good coffee lah. Alright. Okay, di sini saya dah strainkan satu cangkir mungkin untuk anda. Mungkin kita nak share? Tak apa, silakan dulu. Saya boleh buat lagi satu, tak ada masalah. No sugar, saya buka mask sebentar ya. Kita jaga penjarakan saya di sini. Jauh sikit. Macam manalah rasa. Selamat Hari Kopi Sedunia, tuan-tuan dan puan, penonton Malaysia Hari. Kita minum sama-sama pagi ni. Silakan, macam mana rasa? Naz Rahman buat untuk saya ya. Kopi Sabah. Kopi Tenum ni memang sangat-sangat popular kepada mereka yang sukakan kopi. Good morning. Tu dia. Sedapnya. Kan dia ada body dan dia ada masam-masam di sana. Hidupkan pagi
bagi anda dengan secangkir kopi. Pagi saya telah pun dihidupkan. Wow. Alhamdulillah. Perbezaan dia menggunakan filtered coffee ni, kita boleh betul-betul rasa aroma dengan orang kata kepekatan biji kopinya. Betul kan? Betul. Rasa dia full body dan di sini sebenarnya kopi merupakan orang kata beverage yang paling popular di dunia. Dia second paling popular. Yang paling popular adalah air kosong. Air kosong. Tapi betul. kopi nombor 2. Jadi Hari Kopi Sedunia ini dibawakan pada 1 Oktober 2015. Agreed by the International Coffee Association begitu. Jadi bukan itu saja. Kalau anda ingin tahu, nombor 1 barang dagangan di dunia adalah petroleum. Yes, saya. Apakah nombor 2, Nas? Komoditi yang kedua, kopi. Kopi dan teh. Boleh tak korang percaya? Jadi begitu popularnya kopi seluruh dunia. Jadi sambutlah Hari Kopi Sedunia hari ini sambil kita menyambut Hari Warga Tua Sedunia juga. Jadi pelbagai jenis cara yang kita dapat lihat di sini. Kalau macam tu kita masuk susu batu kopi, itu panggil latte. Latte, itu favourite saya tu. Kalau kita masuk kopi dulu batu susu, dia panggil lain. Macchiato. Oh, ya ke? Ya, itulah dia. Nampak skill ataupun cara pembuatan berbeza, menghasilkan aroma dan juga taste yang lain lah. Tepat sekali. Rasa yang lain. Dan kalau anda ingin tahu juga, bagi anda yang suka workout, bersenam dan sebagainya, kopi ini juga boleh dijadikan sebagai pre-workout drink lah. Oh, betul. Ini untuk memantapkan prestasi stamina kita pagi-pagi. Bayangkan kita nak lari pukul 6 pagi ni. Itu Mana dia. nak cari tenaga? Jadi pre-workout ini boleh minum 1 jam sebelum kita bersenam. 1 jam. Sebenarnya kopi hanya mengambil 10 minit untuk masuk ke dalam sistem anda. Dalam 10 minit tu ting. Tapi jangan minum kopi bila baru bangun pagi. Okey, kenapa kerana badan kita dah pun produce satu chemical yang membolehkan kita bangun segar. Jadi kalau nak betul-betul kena kesegaran kopi itu 1 jam selepas anda bangun pagi, baru kena kopi secangkir. Tu je. Jadi untuk warga-warga emas kita di luar sana, saya sukakan apa yang rakyat Malaysia orang kata share dengan kita. Silakan Sofia. Okey, kita akan menjurus ke sinilah kerana difahamkan orang kata kopi ni orang Malaysia ni kalau kita ada pagi-pagi ni tak lengkap. Tak lengkap. Tapi Dia kena perbezaannya kopi. 2-3 jam selepas bangun pagi tu bila kita rasa letih, lesu sikit baru kita minum kerana hormon kortisol kita semakin berendah. Okey, itu secara saintifiknya lah. Saintifik. Tak sangka Sofia pandai sains juga. Okey. Jadi di sini tema kita juga membawa Hari Warga Emas Sedunia. Jadi kita mengambil peluang di Malaysia hari ini untuk memberi penghormatan kepada mereka yang mengajar kita, yang membimbing kita. Jangan kita lupa akan jasa orang tua kita. Betul. Tema yang dibawakan tahun ini dibawakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah kesaksamaan digital untuk semua. Jadi kita sedia maklum kita dunia dalam digital ni, bayangkan kita hidup tanpa komputer, tanpa digital. Rasa orang warga emas pun perlu mengikuti trend dan masa untuk memastikan mereka mempunyai informasi dan maklumat yang terkini. Tetapi sejauh mana orang kata keselamatan mereka bila berada di dunia digital ni, Nas? Jadi risiko pendigitalan buat warga emas ni, Sofia, contohnya jenayah cyber, contohnya berita palsu yang dikongsikan di WhatsApp group dan sebagainya, dan juga menyebarkan yang tidak sahih, isu privacy, keselamatan cyber orang tua, semua ini diberi tumpuan untuk Hari Warga Emas Sedunia. Betul. Bayangkan kalau mereka mempunyai RM1 juta lah contohnya dalam bank akaun mereka tetapi disebabkan scam, disebabkan tidak siapa yang membantu mereka untuk mengetahui dunia digital ni, mereka boleh kehilangan duit persaraan mereka. Itu yang kita ingin elakkan dan sama-samalah kita bantu mereka bersempena dengan Hari Warga Emas Sedunia. Okey. Kita nak menyaksikan dululah aktiviti warga pencen, antara aktiviti yang boleh merangsangkan minda mereka. Sebab kalau kita yang biasa menjaga orang tua kita, sejak wabak COVID-19 ni, mereka lebih takut daripada yang biasa. Takut nak keluar rumah dan sebagainya. Dan untuk warga emas ni, kalau hanya duduk di rumah, orang kata merosot. Mereka semakin merosot dari segi minda, dari segi fizikal. Jadi mereka harus keluar di sana. Apa aktiviti yang boleh dilakukan untuk warga emas kita untuk terus orang kata mengekalkan jasmani dan juga rohani? Okey, jom kita saksikan bikisan ini. Takrifan warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia ini, ramai dalam kalangan kita yang sering beranggapan mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Walaupun sudah berusia, namun mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa.
lebih 70,000 ahli yang menyertai Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia. Apa yang menarik, selain menjaga kebajikan ahli-ahlinya, persatuan ini turut memberi platform kepada mereka untuk membuat aktiviti yang berfaedah. Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia PPKM ditubuhkan pada 24 September 1972. Bukan hanya menjaga kebajikan pesara, malah turut cakna akan hal-hal isu semasa berkaitan warga emas. Secara amnya, persatuan ini berjaya mengumpul dan menyatukan pesara-pesara kerajaan daripada pelbagai sektor perkhidmatan dan pengurusan di sesebuah organisasi. Warga emas ni bukan sebagai satu bebanan kepada negara. Bukan satu golongan yang penyakit dan sebagainya. Jadi kita ada misi dan visi. Fungsi kita ni berasas kepada 3 perkara. Satu, kesihatan. Kalau tak sihat, apa pun tak boleh jadi. Nombor 2, perpaduan. Kalau porak-peranda negeri ini, semua tak boleh jadi. Kita mesti bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Yang ketiganya, kesejahteraan pesara. Iaitu, pesara ini jangan satu golongan yang menung di rumah saja, tetapi menjalankan aktiviti-aktiviti yang akan membawa kebahagiaan. Ahli persatuan ini juga turut berpeluang berkongsi pendapat antara satu sama lain meluas ke seluruh negeri melalui medium digital yang sedia ada. Komunikasi seperti ini penting untuk membantu mengekalkan kesihatan mental dan fizikal secara tidak langsung dapat mengelakkan kemurungan dalam kalangan anggota pesara. Memandangkan golongan ini cukup istimewa dan tidak lagi melibatkan diri dengan kerja-kerja profesional yang biasa dilakukan, PPKM turut memberi platform kepada mereka untuk bercucuk tanam di rumah pesara. Selain itu, usaha mewujudkan projek inovasi Unity Gardening Drum iaitu kaedah penanaman di dalam drum yang merangkumi beberapa jenis tanaman tanpa menggunakan baja kimia sebagai penggalak tanaman. Dilihat sebagai rutin aktiviti yang berkesan dan memberi manfaat kepada semua. Menariknya, sebiji drum ini boleh menghasilkan 3 kg sayur tanpa perlu menggemburkan tanah. Mereka tidak betah berdiam diri. Segala keringat yang ada dicurahkan dengan melakukan perkara-perkara berfaedah selain menghabiskan masa bersama-sama rakan seusia. Alhamdulillah, itulah dia untuk warga emas kita terus mengembangkan minda rohani dan jasmani. Tidak terasa kemurungan apabila terkurung di rumah. Ada aktiviti yang boleh dilakukan dan ada pulangan lumayan. Awak nampak berapa banyak sayur yang keluar daripada tong biru tu. Dahsyat betul. Dah boleh buat pasar dekat atau urban farming dekat taman mereka. Cinta dan komitmen kepada buat hobi mereka. Itulah hakikatnya. Orang kata petua untuk mereka terus kuat adalah untuk terus bergerak, terus orang kata kekalkan aktif berfikir. Tetapi dengan pandemik ini bagaimana? Agaknya mereka yang berada di kampung yang mungkin kesorangan mengekalkan orang kata kesihatan mental mereka apabila tidak dapat keluar rumah. Jadi kita akan mengetahui apakah cara-cara lain untuk kita menyantuni mereka dan mungkin barangkali menguatkan lagi kekuatan minda mereka supaya panjang dan lanjut lagi usia mereka ya. Tapi apakah limit ataupun tahap yang boleh orang kata boleh describe orang tua sebagai warga emas. Jadi tahapnya adalah 60 tahun. Jadi Jabatan Kebajikan Malaysia Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memberi cadangan untuk menaikkan usia takrif usia warga emas pada umur 65 tahun tapi masih dalam diskusi dan tiada kata putus. Jadi waktu ini warga emas umur 60 tahun. Jadi untuk ulaskan lagi tentang cara-cara untuk kita menjaga orang tua kita, kita bersama Dr. Hakimah Salihuddin, pakar perubatan geriatrik Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Hakimah. Doktor, selamat pagi. Assalamualaikum. Hello doktor, selamat pagi. Dia nampak kita tu. Hai. Boleh cakap tak? Boleh dengar suara kita tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia suara merdu doktor dah keluar. Baik doktor, terima kasih. Saya dapat dengar. Okey, kalau boleh kuatkan sikit volumenya. Kita nak bertanya dari segi kesejahteraan golongan emas, apakah fokus utama doktor apabila membuat penilaian buat warga tua?
Alright, terima kasih Nas dan Sofia. Terima kasih MHI kerana menjemput saya pada hari ini. Dia punya soalan tadi boleh tak ulang lagi sekali? Boleh. Ada rasa gemuruh sikit doktor pagi ni ya. Okey. Saya cakap kuat sikit. Dari segi kesejahteraan golongan emas, apakah fokus utama doktor apabila membuat penilaian buat warga tua? Okey. Dari segi kesejahteraan warga emas, kita boleh panggil dia ialah sebagai comprehensive geriatric assessment ataupun penilaian komprehensif geriatrik lah. Dari segi fizikal dia, bagaimana mereka berfungsi di rumah. Dari segi environment dia, bagaimana mereka menjalankan aktiviti di rumah. Rumah tu jenis 2 tingkat atau setingkat tu pun kita kena tengok juga. Dari segi social support pun kita tengok juga siapa yang ada untuk menolong dia di rumah. Kalau dikatakan dia sakit, masuk hospital, siapa yang akan bantu mereka kalau keluar ke rumah balik lah. Dan last but not least, kita akan tengok kesejahteraan emosi mereka. Ia bukan setakat fizikal tapi emosi jugalah. Sebab emosi ni ada banyak impact kepada kehidupan seharian warga emas. Baik, Dr. Hakimah, bila cakap tentang kekuatan kestabilan emosi ni agak orang kata tricky atau susah untuk dinilai di situ. Ada setengah warga emas ni yang mungkin sedikit sebanyak lebih sensitif, ya, mungkin mereka mudah untuk meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi ada juga golongan seperti mana kita semua yang mungkin tidak pandai atau tidak begitu jelas dalam melontarkan apa perasaan mereka, tak banyak berkongsi lah. Jadi bagaimana kita nak menilai mungkin sudut kesihatan mental mereka jika ada dua golongan berbeza seperti ini, Doktor? Terima kasih Sofia. Soalan ini memang sangat penting sebab masalah emosi di kalangan warga emas ni memang sukar untuk dikesan. Memang kita tak dapat kesan ya selalunya dan sebenarnya kemurungan di kalangan warga emas ni sangat prevalent. Dalam 40 ke 60% warga emas yang kita jumpa kat klinik sebenarnya ada depresi. Masalah kemurungan ya. Sebenarnya 1 daripada 2 at least ada kemurungan. Dan masalah kemurungan ni selalunya kita tak dapat nak detect. Especially kalau lebih-lebih lagi kalau mereka ni jenis yang pendiam tau. Mereka ada personality introvert. Mungkin ada simptom-simptom yang nyata tapi kita yang tak pandai nak menilainya. Jadi kalau mungkin doktor boleh sampaikan apakah simptom-simptom yang patut penjaga look out for. Salah satu cara untuk tengok ya, penjaga boleh perasan mereka kadang-kadang tidur tak tetap. Ataupun dulu tidur lena, sekarang tidur tu macam sangkut-sangkut. Itu kadang-kadang salah satu tanda emosi tak stabil lah. Selera makan kurang, ya, makan sikit saja dan kita akan tengok dia punya susut berat badan semua. Hobi, dulu dia suka buat sesuatu, sekarang dia tak buat dah. Contohnya dulu dia suka membaca, sekarang dia tak membaca dah. Dia lost interest. Hilang minat, benda yang patutnya dia minat. Dan last kali ialah dia cepat lupa dan cepat hilang fokus. Okey. Dia hilang fokus. Itu salah satu tanda mereka sebenarnya ada masalah emosi. Okey, Doktor. Mungkin antara yang boleh kita perhalusi juga adalah bila kita berinteraksi dengan mereka, kita mungkin boleh melihat dengan lebih jelas lah adakah mereka bermasalah atau tidak. Jadi, bila kita bercakap dengan warga emas ni, mungkin adakah kita perlu mengubah tata cara kita bercakap dengan mereka? Kerana kita ada difahamkan mungkin mereka ni lebih sensitif dan sebagainya dan mungkin kita tak nak tersalah kata. Adakah terdapatnya salah satu cara spesifik untuk kita bercakap dengan mereka, menyantuni apa yang diingini oleh mereka, pada masa yang sama menghormati mereka seperti seorang dewasa yang biasa? Bagaimana, Doktor? Dia yang sensitif ni selalunya kita dah tahu orang jenis sensitif ke tak. Dan kebanyakan orang yang sensitif ni sebenarnya mereka lagi suka untuk didekati. Kita tanya dia apa khabar, pakcik rasa macam mana hari ni, dah makan. Kalau orang yang sensitif selalu kita akan tanya dia open question tau. Contohnya apa yang dia minat. So suka memasak, suka berkebun, kan? So apa yang dia minat? Itulah yang kita nak approach dia. Kalau ada yang sedikit dingin, mungkin dia tak berapa nak bercakap dengan kita, mungkin dia tak nak berjumpa dengan orang. Bagaimana tu? Ada juga yang macam tu dan kita dapati mereka yang sebenarnya introvert ni sangat susah untuk kita korek cerita lah. Dan kebanyakan mereka kita perlu bantuan daripada psikologis, kan? Sebab mereka perlukan masa yang lama. Satunya ialah mereka perlu
perlukan repo. Repo ni maknanya dia kena trust kita. Percaya. Dia kena percaya kita. Selalunya kalau saya jumpa orang yang depresi, mungkin first time saya tak dapat cerita sebenar. Bila 2-3 kali kita jumpa dia kan, kita borak-borak dengan dia, macam mana you punya hari ni, you makan apa hari ni, what's your interest, macam tu. Dan baru kita dapat Sistem tahu sokongan dia pun penting juga ya doktor untuk menangani masalah ni. Anak-anak. Betul. Anak-anak pun penting, especially masa lebih kurang lebih-lebih lagi masa zaman pandemik ni kan. Bila pandemik ni anak-anak tak boleh nak rentas negeri kan. So emosi tu agak terganggu tau. Mereka kata lagi satu is kesunyian dan keseorangan tu lain. Kadang-kadang ramai orang tapi dia still sunyi. Betul. Betul. Sebab kita generasi kan, semua orang main game semua tu. So keseorangan dan kesunyian, tapi yang paling penting tu ialah kesunyian tu lah. Kesunyian tu kita kena tahu macam mana nak approach mereka kan, tanya mereka semua tu lah. Ini semua para penonton kita boleh ambil iktibar ya, bila kita duduk beramai-ramai, kita makan malam dan sebagainya, mungkin terlalu taksub dengan gadget dan sebagainya, kita pinggirkan orang tua kita. Jadi itu sesuatu yang kita semua harus pantau ya. Tapi dalam kita menangani wabak COVID-19 ni doktor ya, pastinya warga emas yang ada dalam lingkungan risiko tinggi ni, mereka rasa lebih takut daripada biasa. Itu yang kita nampak, warga tua tak nak keluar rumah, mereka nak memencilkan diri saja dalam bilik kalau boleh. Tak nak keluar depan pintu rumah pun tak nak keluar. Takut ada COVID ada kat luar sana kan. Fobia begitu. Jadi apakah antara situasi yang sukar untuk ditangani ya dari segi kesedaran vaksinasi? Kerana warga tua kita pun sekarang ada smartphone. Jadi mereka dilanda dengan mesej-mesej palsu dan mereka percaya bulat-bulat. Lepas tu dia sampaikan kat kita. Kita pun kata itu palsu mak, itu palsu pak. Kita pula kena marah, tak hormat dia. Jadi adakah doktor pernah berdepan dengan situasi macam ni? Kebanyakan daripada warga emas selalunya dia akan percaya kepada anak-anak berbanding dengan ahli kawan-kawan yang lain lah. Tapi ada juga jenis yang dia ada ego sendiri. Kalau dia rasa dia betul, dia betul. So itu memang satu cabaran jugalah untuk memastikan mereka mengambil vaksinasi ya. Dan kita sebenarnya kena bagi contoh lah. Contohnya orang jiran kita tu umur 90 tahun ambil vaksin, ataupun jiran 80 tahun ambil vaksin kan. Macam tu lah. Ada yang guna taktik kotor sikit. Dia kata kalau mak tak nak ambil vaksin, mak tak boleh keluar. Ada juga orang tua yang kata tak nak keluar pun tak apalah, biarlah aku kat sini seorang-seorang macam tu. Jadi kesabaran diperlukan. Tapi saya rasa sekarang mereka dah terbuka lah untuk tu, sebab dah lama tak keluar rumah kan. Mereka nak juga keluar ke surau. Itulah dia. Dan kedai kopi. Dan dari di sini kerana ketakutan juga mereka jangan kita orang kata jauhkan diri dengan warga tua kita atau yang tersayang kita hanya kerana perbezaan pendapat ya. Walaupun mereka lebih tua daripada kita, mereka tidak didedahkan dengan teknologi dan juga perkembangan digital ya. Jadi sabar sangat diperlukan. Ini khas untuk penonton-penonton kita. Ya, dengan itu mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor sendiri untuk kita kekal memberikan mereka respek, hormat, tidak memperkecilkan mereka. Pada masa yang sama, kita perlu menjaga mereka seakan-akan mereka ni ialah dalam dunia yang baru, iaitu dunia digital. Apa yang boleh disampaikan doktor sebagai satu kata nasihat untuk anak-anak yang menjaga ni? Silakan. Alright. So kita sebenarnya menyahut keseruan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ya. Pada tahun 2030 nanti kita akan sepatutnya ada kesaksamaan digital untuk semua. So itu ialah tema Hari Warga Emas Sedunia untuk tahun ini. So sebenarnya warga emas ni kita perlu dedahkan dengan literasi digital bagaimana nak buat online shopping, macam mana nak buat public service pun sekarang dah online kan, pembayaran digital, bank semua tu. And then also juga telehealth kan, kesihatan, kesihatan nak buat doktor punya appointment pun online sekarang ni. Kadang-kadang bila kita dapat COVID pun kena online virtual meeting juga dengan anak-anak. So saya galakkanlah anak-anak ni, bila kita ada internet, bila kita ada penemuan digital yang baru ataupun untuk membantu warga emas ni lah untuk dapatkan segala maklumat yang terbaru yang betul lah. Jangan yang salah. Seperti mereka menjaga kita, janganlah kita pinggirkan mereka pula ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Hakimah Salihuddin, pakar perubatan geriatrik
Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Bila kita bercakap tentang emosi seorang manusia ni, kita beransur usia pun kita akan berubah cara kita, personality kita. Jadi kita sebagai anak ni janganlah kita dia berbeza berubah sikit kita terus lepas tangan. Tapi jangan begitu. Dalam kita cerita tentang wawancara ni kan, teringat pula saya dekat ibu saya. Mak kalau tengah tengok ni, Assalamualaikum, selamat pagi, insya-Allah hujung minggu ni kita datang jumpa kalau boleh, tapi distance okey. Alah. Okey. Assalamualaikum makcik. Jadi datang ya. Okey. Aduh. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya satu agensi ini menyantuni bagi veteran ATM. Kita difahamkan mungkin bagi warga emas ni kita perlu wujudkan satu kemudahan untuk mereka, memudahkan orang kata urusan mereka apabila bercakap tentang dokumentasi dan sebagainya. Apakah inisiatif yang diwujudkan, Nas? Untuk saya golongan warga emas ni sangat istimewa kerana mereka pernah berjuang mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita rakyat Malaysia. Jadi sekitar pelancaran Pusat Perkhidmatan Setempat Jabatan Hal Ehwal Veteran. Kita dah ada Jabatan Hal Ehwal Veteran sekarang untuk Angkatan Tentera Malaysia yang ingin memudahkan urusan veteran-veteran kita. Kita saksikan. Pusat Perkhidmatan Setempat atau OSC Jabatan Hal Ehwal Tentera JEF Angkatan Tentera Malaysia akhirnya dirasmikan selepas hampir 9 bulan beroperasi. Disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz, One Stop Center ini diharapkan dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih menyeluruh serta memudahkan urusan warga veteran ATM. Saya nak maklum jugalah di sini dan ingin tekankan bahawasanya hanya Kementerian Pertahanan MINDEF mempunyai satu jabatan khusus untuk menjaga persara. Jadi untuk makluman semua, Pusat Perkhidmatan Setempat OSC ini dapat memberi manfaat kepada para veteran ATM dan tanggungan mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan berkaitan dengan ehwal veteran seperti permohonan ataupun semakan skim bantuan kebajikan dan pendidikan, menyemak faedah persaraan, merangkumi faedah-faedah perkhidmatan, urusan pencen tembitan, faedah hilang upaya dan bayar pencen. Bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan perkhidmatan, malah OSC juga membantu proses menjejaki veteran yang belum berdaftar dengan jabatan berkenaan. Penubuhan Pusat Perkhidmatan Setempat ini diharapkan dapat membuka mata pelbagai pihak tentang kewujudan serta kepentingannya kepada lebih 100,000 bekas anggota ATM yang belum berdaftar. Untuk maklumat warga emas veteran sahaja kita ada 106,277 veteran yang berumur 60 tahun dan ke atas. So dengan adanya One Stop Center ni, mereka inilah yang merasalah keselesaan dan kemudahan itu. Saya harapkan lebih ramailah veteran berurusan dengan kita. Perkhidmatan yang ditawarkan bukan sahaja memudahkan, malah membantu mempercepatkan pelbagai urusan terutama kepada anggota veteran yang memerlukan khidmat dan rundingan dari masa ke masa di satu tempat yang sama. Sebelum ini, segala urusan saya kena pergi ke tingkat 8 atau tingkat 7 dekat atas. Payah bagi saya jugalah tu nak naik atas, lepas tu turun bawah lagi. Mudahan ada ke sini, mudahan kat bawah baru ni. Alhamdulillah lah. Senang untuk kami untuk berurusan lah. Mudah, cepat dan menyeluruh. Mungkin tampak kecil bagi sesetengah individu, namun dengan tertubuhnya Pusat Perkhidmatan Setempat ini sebenarnya tersirat impak yang sangat besar dalam menghargai jasa veteran dan juga bekas tentera. Kerana bukanlah emas permata yang mereka pinta, namun cukuplah dengan perkhidmatan yang berkualiti seperti ini mampu untuk membuat mereka rasa dihargai. Alhamdulillah, Pusat Perkhidmatan ini menyantuni dan orang kata menghargai jasa yang diberikan, ditaburkan oleh warga veteran Angkatan Tentera Malaysia. Tepat sekali. Dan jadi kepada anda semua yang ada pak cik ke atau datuk ke yang pernah berkhidmat untuk Angkatan Tentera Malaysia, mungkin wara-warakan kepada mereka. Betul. Mana tahu mereka masih belum mendaftarkan diri, daftarlah diri sekarang ya. Apa ni? Kalau anda nak tahu rahsia kelangsingan Nas Rahman, saksikan, kita ada rahsia untuk anda. Minumlah lobak. Jangan makan, minum. Semuanya selepas ini.
Kembali dalam Malaysia hari ini menghidupkan pagi anda. Tadi kita hidupkan pagi dengan kopi. Sekarang kita hidupkan dengan jus. Jus yang berkhasiat, kita pilih apa saja jenis buah. Yang pastinya kita tahu macam lobak ni baik untuk mata. Betul kat sini ke? Betul. Kita pusingkan. Okey. Wah, ini yang high speednya. Betul. Jangan tercampak sana sini. Itu dia. Jadi juicer yang kita gunakan kat sini. Kalau anda tahu, inilah antara juicer yang terbaru yang boleh memastikan kita ada hasil-hasil yang tertentu ya. Betul. Okey. Jadi, sebelum kita ke apa yang bagus tentang kesihatan, aku takut pula benda ni tiba-tiba meletup kan. Saya pun risau sebenarnya, tapi inilah antara yang boleh memudahkan, Naz. Dan sangat efisien ya, sangat efisien. Inilah dia Panasonic High Speed Juicer. Harga dia RM159 di Wow Shop. Dan sekarang Wow Shop sedang mengadakan kempen Wow You 3 juta atau Wow You 3 million. Dan ini antara salah satu yang sedang dipamerkan atau dipaparkan dengan harga RM159 sahaja. Tak sampai seminit Naz bercakap, dah selesai. Dah siap? Satu gelas untuk awak. Wow. Okey, yes please. Tadi awak tuangkan kopi untuk saya. Sekarang ini kita ada dapat gabungan seleri, apple dan juga carrot yang baik untuk kesihatan dan memastikan anda kekal langsing. Wow. Air tangan for you. Sofia Nur Soleha. Enjoy. Wow. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sikit Okey, jauh sikit. Jadi, macam mana? Oh, ni campuran apple, seleri dan juga lobak. Sedap tak? Tak sangka, sedap. Okey. Kita minum gini je, macam tu je. Jadi apa yang bagus tentang jus apple, lobak berak dengan seleri ni, dia bantu mengurangkan tekanan darah. Bukan saja sistem penghadaman, membantu menstabilkan kolesterol anda. So all this gabungan seperti ini kita boleh lakukan di rumah dan sahaja. juga antioksidan untuk anda kekal muda. Itu yang paling penting sekali. Inilah hasil anda perlukan setiap hari. Dan kalau anda ingin membuat jus seperti ini lebih mudah dengan Panasonic High Speed Juicer, hanya RM199 sahaja dengan pelbagai hadiah percuma yang ditawarkan. Tawaran yang wow sempena kempen Wow You 3 Million oleh Wow Shop. Mudah saja nak beli, dial 1800 180808 atau layari laman sesawang www.wowshop.com.my atau boleh muat turun saja aplikasi Wow Shop di Google Play dan juga Apple Store. Nak tahu lebih lanjut lagi, sekejap lagi selepas siaran ni ada siaran Wow Shop jam 10.30 pagi. Hidup mesti ada wow, dan inilah wow kita di pagi hari. Kita berehat dulu seketika dan selepas ini satu lagi cawan untuk saya. Boleh tak, Sofia? Boleh, tak ada masalah. Dah setengah dah kita minum kat sini. Jadi anda boleh cuba. Kalau tak ada juicer, apa lagi? Layarilah Wow Shop sekarang juga. Wow You 3 million, baby. Dan kita akan kembali selepas ini. Hidupkan pagi anda. Masih menemani anda di pagi Jumaat ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan dan mengenali lebih lanjut berkenaan pertubuhan sukarelawan Adiniyah. Bersama saya Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Sukarelawan Adiniyah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih meluangkan masa. Mungkin Ustaz nak terangkan sedikit sebanyak apa yang perlu kita tahu berkenaan latar belakang pertubuhan sukarelawan Adiniyah. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu bingkisan ini. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Sedikit pengenalan ringkas yang saya pasti Ustaz ada banyak lagi untuk dikongsikan bersama kita. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah ini bukan tertubuhnya tahun lepas, tahun kemarin, bulan lepas, tetapi telah tertubuh semenjak 1985 lagi. Aktif dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan bukan sahaja di tanah air Malaysia tetapi di negara-negara jiran yang memerlukan, seperti selatan Thailand, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, tidak ketinggalan juga Kemboja. Sebelum ini kita pernah melakukan infak ataupun sedekah solar, infak air, infak basikal, infak tandas
dan pada tahun lepas kita memfokuskan untuk memberikan sumbangan kepada projek pam air di Kemboja. Sebanyak 9,000 unit telah berjaya dikumpulkan, alhamdulillah. Dan pada tahun ini kita nak tambahkan lagi unit tersebut kepada 10,000 unit. Kalau tahun lepas pun berjaya, insya-Allah saya yakin kepada dermawan-dermawan, pewakaf-pewakaf yang budiman, yang dermawan di Malaysia ini untuk sama-sama menjayakan program bantu kami untuk bantu mereka umat Islam minoriti di Kemboja. Ya, Sofia. Baik, untuk membantu rakan-rakan ataupun keluarga Islam kita yang berada di sana, Ustaz, boleh kongsikan setakat ini berapa dana yang telah pun dikumpulkan dan berapa banyak lagi yang perlu diwujudkan untuk pembangunan infak pam air Kemboja 2021 ini, Ustaz? Ya, untuk 10,000 unit pam air itu kos akan menelan belanja 17 juta dan dana yang baru terkumpul 1,716,835 ringgit, kurang lebih begitu. Bermakna ada sekitar 15,283 ringgit lagi lebih untuk mencapai sasaran tersebut. Dan insya-Allah kempen ini berjalan sampai hujung tahun. Dan kalau Sofia pernah pergi Kemboja ke? Sekali sahaja. Ya, mungkin pernah melihat bagaimana minoriti nasib umat Islam di sana. Betul. Bahkan di seluruh dunia hampir umat Islam yang minoriti didiskriminasi. Mereka bergantung penuh dengan di Kemboja ini air sungai untuk makan, minum, untuk mandi, membersihkan diri, solat, ibadah dan sebagainya. Dan kekeruhan air sungai mereka ni memang keruh sangat. Sampai seorang anak saya pernah tengok dia mandi ke sungai ini dan naik daripada sungai, rambut dia sama dengan warna rambut ataupun warna air keruh sungai tadi. Inilah dia dahsyatnya keperluan mereka. Dan memang Pertubuhan Sukarelawan Adiniah kali ini memfokuskan untuk pam air Kemboja ini bagi membantu keberlangsungan hidup mereka yang sempurna di sana. Baik, ini adalah keperluan asas ya, Ustaz, yang perlu memang kita mainkan peranan kita untuk membantu mereka. Dan berdasarkan pemantauan Ustaz sendiri, berapa banyak pam air secara spesifiknya yang diperlukan untuk membantu mereka? Baik. Yang disebutkan tadi 10,000 unit pam air, jutanya pun dah sebut. Mungkin sebut juta-juta, Sofia pun kata, aku tak mampu ni, aku bukan jutawan. Mungkin juga ramai penonton di rumah di sana pun begitu. Tetapi sebenarnya untuk satu unit pam air, kosnya baru RM1,700 sahaja. Dan boleh pula dikongsi oleh 10 penama, 10 pewakaf. Dalam perkiraan, sebahagian daripada satu unit pam air itu adalah RM170 sahaja. Ya, dan kalau tuan-tuan tengok gambar tadi, kalau 10 nama ni just nice lah. Kalau lebih nama untuk satu pam air mungkin berkongsi banyak. Jadinya terlampau halus dia punya lakaran nama. Kalau terlampau sikit pun tak menarik. Tapi kalau nak solo mungkin boleh besar lah. Dan sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan boleh print screen ataupun screenshot apa yang tertera di hadapan TV masing-masing untuk merealisasikan sumbangan itu. Iaitu di www.infakpamairkemboja.com. Sangat direct. Ingat. Pam Air Kemboja, ingat kami www.infakpamairkemboja.com. Dan kalau nak bertanya lanjut dengan Ustazah Solihah di talian 0111-1097-6699 ataupun Ustazah Hazwani di 0115506692. Sebagai penutupnya, Sofia dan penonton di rumah, saya teringat pada Sayyidul Ayyam, hari yang terbit matahari paling baik dalam seminggu. Penghulu kepada segala hari. Maka bertepatan pula dengan sabda Nabi SAW ketika mana seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya, apakah sedekah yang paling afdal? Ketika itu Nabi menjawab, sedekah air ataupun infak air. Sebab ia merupakan keperluan asas kepada manusia. Bahkan pula diperlukan oleh mereka yang sangat memerlukan keperluan pam air bersih ini. Kita tahu satu pam air itu ratio rumah yang boleh berkongsi tak ramai. Jadi kita perlu perbanyakkan pam air tersebut. Moga-moga sedekah yang paling afdal ini pada hari Jumaat ini yang tuan-tuan lakukan pada hari ini, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi sebenarnya kita membantu diri kita untuk hari kubur kita dan hari akhirat kita yang semakin hampir ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih kerana berkongsi dengan kita antara kata sedekah yang paling afdal, kita mewujudkan keperluan asas bagi mereka yang memerlukan orang kata keluarga Islam kita yang juga berada di Kemboja ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Sukarelawan Adiniah, sudi meluangkan masa dan juga sedikit ilmu di pagi Jumaat ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sesama. Terima kasih kembali.
Terima kasih. Dan itu ambillah peluang ini untuk sama-sama melipat gandakan sedekah kita. Kita mewujudkan satu orang kata ekosistem dan sistem ataupun kualiti kehidupan yang lebih baik untuk mereka di sana. Ya. Baik, antara yang kita kongsikan juga ini untuk anda lebih cakna dengan keadaan semasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyambut hari ulang tahun DPR atau SPRM yang ke-54 hari ini dengan tema Semarakkan Integriti Rasuah Diperangi. Nah, tema ini bermaksud menyemarakkan integriti dan memerangi rasuah haruslah berjalan serentak dan memerlukan sokongan serta kerjasama daripada segenap lapisan masyarakat. Jadi, tuan dan puan-puan, sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia berganding bahu bersama SPRM dalam usaha memerangi rasuah. Jadi ini yang kongsi kepada anda semua hari yang cukup orang kata signifikan 54 tahun memerangi rasuah. Dekat anda menonton dan melihat sesiapa sahaja yang mungkin mempunyai kecenderungan untuk melakukan rasuah, pastikan anda memainkan peranan anda dan memastikan mereka tidak lagi melakukan perkara seperti ini. Okey, kita akan berehat seketika sekembalinya banyak pengisian hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Kita terus menghidupkan pagi anda dan hari Jumaat, hari yang mulia ini, adakah bagusnya, adakah baiknya kalau kita menambah baik lagi tahap keimanan kita dengan menginfak ya. Hari Jumaat, hari yang mulia, apa kata kita saksikan bingkisan ini. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS FAS sekarang. Semuanya untuk Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra untuk kita membina ummah kita dengan orang kata dengan minda yang begitu luas dengan pengetahuan sains. Jadi dengan ini kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat? Sihat Alhamdulillah. Seperti yang saya katakan, cahaya nur sentiasa terpancar dari wajah Ustaz. Dan di sini kita nak bertanya dan terangkan sikit siapakah ahli Allah yang dimaksudkan. Topik kita hari ini, ahli Allah di kalangan manusia. Jadi siapa yang kita maksudkan ni? Jika ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih, silalah jelaskan Ustaz. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-556. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, keduanya atau satu daripadanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Solat itu cahaya, sedekah itu bukti, Al-Quran itu hujah, dan sabar itu pancaran cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ahli Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kerana dan salah satu cara tadi kita dapat lihat, sedekah itu bukti. Dan tuan-tuan, sedekah pada hari Jumaat lebih besar pahalanya berbanding pada hari-hari yang lain. Nak pula kita bersedekah, berinfak, berzakat melalui dana pengurusan dan pembangunan MTS FAS, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, di mana di sini kita memerlukan dana lebih kurang 1.6 juta untuk pembangunan, pembelian tanah dan pembangunan mana tuan-tuan, iaitu sebuah tanah yang kami idamkan untuk membangunkan sebuah kompleks pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga Dewan Serbaguna dan juga masjid. Inilah yang cita-cita kami untuk ni. Dan di sini akan ramai pelajar-pelajar yang akan belajar ilmu sains dan juga ilmu Al-Quran, akademik dan juga ilmu-ilmu akhirat. Di mana tuan-tuan menyumbang nanti, pahalanya akan mengalir menderu-deru ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Pujuk hati kita, jangan lepaskan peluang ini. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebut ini masa kita hidup. Dah mati kita tak boleh rebut. Kecuali dengan bersedekah. Bila sedekah, selama mana pelajar-pelajar di Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra mendalami ilmu agama, solat, mengaji, qiyamul lail, berzikir dan beramal. Dan kemudiannya mereka keluar sebagai seorang profesional yang Quranik, berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Dan akhirnya, pahala sepanjang mereka berada di situ, keluar menjadi ulama yang
yang hebat dalam ilmu sains dan teknologi, dalam masa yang sama pahala itu akan mengalir ke dalam akaun kita walaupun kita telah meninggal dunia. Inilah yang patut kita rebutkan, Nas. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz. Bila dengar penerangan Ustaz, sejuk hati saya di pagi Jumaat ini. Jadi fardu ain, fardu kifayah semuanya diperlukan untuk membina ummah yang membawa kita semua ke hadapan ke hadrah Allah SWT. Jadi di sini apakah antara fasiliti pembelajaran yang disediakan dan kenapa ia sangat diperlukan Ustaz? Dia begini, bila kita sebut tentang Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, kami dah ada lebih kurang 10 tahun di Gombak dan kemudiannya kami ada sewa 10 lot kedai dan kami mengajar di sana. Dah 10 tahun. Kami mendapat keputusan yang cemerlang dari sudut pencapaian ekonomik dan Al-Quran. Silibus di sini disahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga daripada JAIS. Dan kita ada 330 orang pelajar. Lulusan daripada kami dapat masuk ke MRF Ulul Albab, dapat masuk ke universiti-universiti terkemuka dan permintaan makin lama makin ramai. Jadi tak muat. Bayangkan bila ada Mahat Tahfiz ini, ada kompleks bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, kita mampu muat 1,000 orang lebih dan bayangkan 1,000 orang ini setiap tahun akan keluar daripada situ dan kemudiannya akan menjadi ulama yang profesional ataupun profesional yang Quranik. InsyaAllah imej Islam, jihad Islami dan orang nampak bahawa Islam ni sebagai agama dunia dan akhirat. Dan ketika anda menyumbang ketika waktu ini, tuan-tuan akan mendapat saham akhirat yang berpanjangan. Wallahu alam. Lebih banyak ruang, lebih banyak peluang untuk anak-anak kita menimba ilmu fardu sains dan juga ilmu akhirat ya. Jadi semuanya bergantung kepada usaha anda semua rakyat Malaysia untuk menggambling tenaga kita bangunkan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra bersama-sama. Jadi bagaimana masyarakat boleh berinfak Ustaz? Sila kongsikan sikit. Tuan-tuan, di kaca TV tuan-tuan sekarang ni ada nombor akaun tertera, nombor telefon yang tertera, tuan-tuan boleh screenshot, ambil dan kemudiannya tolong sedekah. Kita juga ada satu kaedah lagi iaitu melalui barcode, tuan-tuan boleh tengok scan barcode umum ataupun ilegasi. Tuan-tuan boleh buat potongan gaji tiap bulan ataupun infak secara hari-hari yang bila perlu. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan Ustaz, sedekah ini jalan paling mudah untuk ke syurga. Sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Ketika berita ini sampai ke rumah tuan-tuan, ke telinga tuan-tuan tentang Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra perlukan dana lebih kurang 1.6 juta ini, kami merayu pada tuan-tuan. Mana yang mampu, bagilah. Kalau tak banyak, sedikit. InsyaAllah pahala akan berterusan. Wallahu a'lam. Kalau tak banyak sedikit pun akan membawa barakah insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik yang sentiasa ceria bersama-sama kita di Malaysia hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia peluang anda para penonton untuk orang kata memanjangkan pahala semuanya untuk akhirah kita. Baiklah, kita akan ke meja media sosial pula. Apa yang sedang tular, apa yang sedang popular, Sofia? Setakat semalam telah pun diumumkannya oleh Amanah Saham Nasional Berhad jumlah pengagihan pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 untuk dana unit Amanah Saham Tetap Amanah Saham Malaysia 3 serta dana harga berubah ASN Equity 5, ASN Sara 2 sebanyak 645.9 juta dalam suasana ekonomi yang mencabar ditambah dengan kesan pandemik COVID-19. Jadi orang kata bukan satu orang kata angka yang tersangat memberangsangkan, tetapi satu angka yang menunjukkan kita dalam usaha untuk orang kata menyelamatkan diri build up balik segi ekonomi negara kita. Betul, bagus. Jadi kepada anda semua yang arif tentang kewangan, inilah peluang anda untuk invest ya atau di sini untuk mengembangkan duit anda. Satu lagi yang kita ingin kongsikan bersama-sama anda semua, sangat penting. Sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya orang kata dikurangkan. Bukan kata tak ada langsung, dikurangkan mulai tengah malam ini kerana 6 negeri
telah pun mencapai fasa ketiga. 6 negeri dan juga termasuk 2 kawasan iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan di sini pelbagai aktiviti telah pun dibenarkan. Kenalah rujuk laman web ringkasan Pelan Pemulihan Negara. Jadi bermula pagi ini sebenarnya. Itulah dia. Tadi on the way ke sini, tol Damansara pun sudah tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Saya terkejutnya, alamak, adakah kita dah masuk fasa ketiga? Tapi traffic jam tetap ada. Tetap ada. Kerana semuanya kembali Itulah Kuala pulih. Lumpur. Dan kembali pulih seperti biasa. Dan di sini antara kriteria-kriteria fasa ketiga yang anda harus ketahui sebagai rakyat Malaysia, dine-in dibenarkan untuk mereka yang divaksin dan juga tidak divaksin. Jadi terpulang kepada anda untuk keluar beriadah ataupun masih menjaga keselamatan. SOP tetap dijaga. Dan satu lagi yang kita ingin war-warakan kepada anda semua adalah prestasi 100 hari pertama Menteri Kabinet akan bermula 1 September, iaitu hari pertama mesyuarat jemaah menteri bakal diadakan. Menteri Kabinet diarah mengumumkan kad laporan pencapaian aspirasi keluarga Malaysia 100 hari. Itulah saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, dan prestasi setiap ahli jemaah akan dinilai berdasarkan 3 perkara, iaitu penilaian prestasi, penilaian kepimpinan berdasarkan kesanannya, dan juga penilaian persepsi awam. Itulah dia 3 markers kita atau penanda aras untuk kad laporan 100 hari buat menteri-menteri kabinet kita. Sebenarnya julung-julung kalinya kita melihat orang kata kad laporan prestasi ini menunjukkan betapa proaktifnya kerajaan untuk memastikan hanya yang terbaik, only the best of the best, yang memastikan kepimpinan negara kita. Jadi harapnya dalam kita masih membasmi wabak COVID-19, kita harap-harap sangat bahawa pemimpin-pemimpin dapat menumpukan perhatian kepada kad laporan ini, dan saya rasa itu satu penanda aras yang bagus untuk rakyat menilai prestasi. Betul. Permulaan Oktober yang cukup bagus. Bagus. Sangat gembira, dan terima kasih untuk kopi ini. Selamat Hari Kopi Sedunia kepada anda semua, dan juga selamat Hari Warga Emas Sedunia. Secangkir kopi untuk anda, segelas jus untuk saya, semuanya untuk menghidupkan pagi anda. Assalamualaikum dari saya dan Sofia. Jadi enjoy your weekend, jangan lupa jaga SOP anda. Hidupkan pagi anda. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Mengapa baru sekarang kau pintaku